Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatih Zaifah bin Ibrahim. Nombor matrik saya SP0501. Dan hari ini saya akan membuat satu tugasan. Topiknya adalah penentuan kualiti ikan berdasarkan kaedah sensori. Kaedah sensori ini merupakan satu set prosedur atau teknik ukuran menggunakan angka bagi menunjukkan aras kesegaran ikan menggunakan panca indera, mata, hidung dan tangan. Ini merupakan sampel ikan. Ikan ini merupakan ikan kembung. Di sini kita ada sampel pertama, sampel kedua dan sampel ketiga. Baiklah, di sini kita dapat sampel pertama. Sampel pertama, permukaan badannya sederhana, tidak sejuk dan tidak panas kerana ini baru dibeli. Sampel kedua pula juga sama suhunya, dan sampel ketiga juga sama suhunya. Dan isi ikan ini berwarna putih. Ketiga-tiga sampel ini isi ikannya merupakan berwarna putih. Baiklah, benda pertama yang kita akan tengok adalah permukaan matanya. Mata ikan ini terbenam sedikit. Ikan sampel pertama. Ikan sampel kedua, matanya sedikit terbenam. Dan sampel ketiga ini, matanya tidak terbenam. Baiklah, anak mata ikan ini hitam dan cerah, tiada masalah. Seterusnya sampel kedua pula juga sama, tiada masalah, matanya juga hitam dan cerah. Dan sampel ketiga ini juga sedikit merah, sedikit pudar. Baiklah, kornea mata ikan ini berkilau jernih. Nampak di situ. Sampel kedua pula berkilau tapi agak pudar. Sampel ketiga pula berkilau dan ada sedikit seperti darah di situ. Baiklah, seterusnya permukaan badan ikan. Warna pada ikan ini cerah, jelas dan berkilau. Nampak di situ. Cerah, jelas dan berkilau. Ini sampel pertama. Dan sampel kedua pula juga cerah dan berkilau. Seterusnya yang ketiga, sampel yang ketiga berkilau, agak pudar sedikit dan kurang jelas. Seterusnya lendir dan mukosa. Ikan ini tiada lendir. Dan yang kedua ini agak berlendir. Dan yang ketiga agak kering, tiada lendir, permukaannya kering. Seterusnya kita akan pergi ke sisik. Sampel pertama, sisiknya kukuh dan tidak mudah tanggal. Seterusnya sampel kedua, sisiknya juga
masih kukuh. Dan sampel ketiga juga masih kukuh. Sekiranya sisiknya tidak kukuh, maka ianya akan tercabut sendiri bila dipegang. Jadi memandangkan ikan ketiga-tiga sampel ini merupakan masih lagi fresh. Baiklah, seterusnya kita akan bau ikan ini sama ada ianya masih okey ataupun tidak okey. Baunya neutral dan tiada bau rumpai laut, kerana ianya sudah lama disimpan di dalam frozen dan dikeluarkan untuk dijual. Sampel kedua pula, ada agak lebih kurang sama seperti sampel pertama. Tiada bau rumpai laut, ianya neutral. Seterusnya kita akan pergi ke sampel yang ketiga. Agak bau tetapi tiada perubahan terhadap baunya. Baunya agak neutral dan juga tiada bau rumpai laut. Ikan ini merupakan ikan pelagic. Mereka duduk di permukaan air laut. Baiklah, kita akan seterusnya pergi ke tekstur. Tekstur sampel pertama, ianya sangat pejal dan beranjal. Masih lagi segar. Seterusnya kita akan pergi ke sampel kedua. Ianya lembut dan beranjal. Lembut. Okey. Seterusnya sampel yang ketiga. Lembut dan beranjal. Ketiga-tiga sampel ini merupakan sangat pejal dan beranjal dan lembut. Sampel kedua lembut, badannya agak lembut, nampak di situ. Yang ketiga tidak lembut, dia agak anjal. Dan sampel pertama juga anjal. Okey, seterusnya kita akan pergi ke insang. Baiklah, sampel pertama insangnya sudah dibuang, tapi insangnya berwarna merah terang. Dan seterusnya juga sampel kedua, insang sudah tiada kerana sudah dicuci. Insangnya juga berwarna merah terang. Dan juga sampel ketiga, insangnya berwarna merah terang. Seterusnya lendir dan mukosa. Tiada lendir dan tiada mukosa. Dan bau ni juga neutral, tiada bau rumpai laut. Ketiga-tiga sampel ini neutral. Seterusnya otot ikan ini berwarna kelabu dan merah samar. Nampak di situ, yang ni warna kelabu dia, di tengah-tengah itu sikit ada warna merah. Ini sampel pertama. Dan sampel kedua pula juga berwarna kelabu dan merah samar. Nampak di situ, kelabu dan merah samar. Seterusnya sampel ketiga juga pula. Juga berwarna kelabu dan merah samar.
Ketiga-tiga sampel ini tekstur sangat lembut dan beranjal. Ketiga-tiga sampel ini sangat lembut dan beranjal. Sampel pertama, sampel kedua dan sampel ketiga. Baiklah, kesimpulannya, ketiga ikan ini merupakan ikan segar. Dan antara yang pilihan terbaik adalah ikan sampel yang ketiga. Kerana yang ketiga ini tiada masalah. Dan dengan kita menggunakan kaedah sensori ini, dapat kita mengetahui sama ada ikan yang kita akan beli itu segar ataupun tidak segar. Jadi keputusan adalah di tangan kita ketika membeli ikan di pasar. Baiklah, sampai di sini sahaja. Assalamualaikum.